ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih lagi limpahkan kurnia-Nya, masih lagi memberikan kita keizinan untuk menghirup dan menyedut oksigen yang Allah bekalkan kepada kita dengan segala macam device ataupun organ di dalam badan kita yang disediakan oleh Allah SWT untuk berinteraksi dengan alam, untuk menjadi sebab kita terus hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Dan segala nikmat itu tak mampu untuk kita hitung, tak mampu untuk kita kira, seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak menghitung, nak mengira nikmat Allah Subhanahu wa taala, kamu tak akan dapat kira, kamu tak akan dapat hitung. Sesungguhnya nikmat Allah SWT itu wajib ke atas setiap manusia untuk mensyukurinya. Jadi kita kena banyak-banyakkan alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT, dan semoga majlis-majlis ilmu seperti ini menjadi salah satu cara kita bersyukur kepada Allah SWT dengan cara kita mendalami ilmu-ilmu agama dengan niat untuk kita menjadi hamba Allah SWT yang beramal saleh dengan amalan-amalan yang paling baik, supaya kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang paling bagus amalan dia, seperti mana yang diajarkan oleh Nabi SAW untuk kita baca setiap kali lepas salat. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Menjadi hamba Allah SWT yang bagus amal ibadatnya, yang bagus amalannya, mengikut apa yang diajarkan oleh Allah SWT melalui Nabi SAW. Alhamdulillah, kita berada di muka surat 263, muka surat 263, hadis yang ke-402. Hadis yang ke-402. Hadis ni panjang sikit lah sebenarnya. Hadis ni tak panjang. Hadis ni panjang tapi bacaan-bacaan dia adalah taklah panjang sangat. Cuma nanti kita akan tengok di manakah, nanti masing-masing kena tanda lah. Masing-masing kena tanda dekat mana doanya. Sebab selain daripada itu adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala respon kepada ucapan hamba-hambanya. Jadi hadis ini, di dalam hadis ini dia terkandung dua perkara. Ada hadis nabawi dan ada hadis qudsi. Dia ada hadis nabawi dan dia ada hadis qudsi. Nanti kita tengok dekat mana hadis nabawi, dekat mana hadis qudsi, dan yang mana doanya. Jadi kita teruskan dengan apa yang Imam Nawawi sebut dalam kitab ni. Hadis 402, Imam An-Nawawi rahimahullah dia kata, wa rawaina fi kitabai, dia bukan fi kitabi, kalau baca fi kitabai At-Tirmidzi wa Ibn Majah. Sebab ada dua kitab. Dalam bahasa Arab kalau dua kitab, kitabani. Tapi dekat sini dia kitabai. Dia banyaklah ilmu-ilmu tentang bahasa Arab tu nanti sampai masa insya-Allah kita tahu kenapa kitabai. Dia sama ada jadi kitabani ataupun kitabaini. Tapi dekat sini
Sepatutnya kitabaini sebab selepas huruf fa, huruf jar fi. Tetapi dibuang pula nun. Sebab apa dibuang nun? Sebab dia masuk terus kepada dua kitab yang dia nak bagi tahu tu, jadi dia terpaksa buang nun itu. Jadi itu memang bahasa Arab ni complicated, tetapi siapa dapat hadam, dia jadi satu, insya-Allah dia jadi satu kepuasan dalam memahami satu benda yang sukar. Manusia ni bila dia tahu satu benda yang orang lain tak faham, dia jadi satu benda yang dia puas. Biasanya macam itulah sebab bila Allah bagi kita kefahaman, mungkin Allah tak bagi kepada orang lain, kita kena bersyukur, kita kena rasa bagus, kita kena rasa hebatnya Allah SWT bagi kepada kita, kita kena appreciate diri kita dengan nikmat yang Allah bagi kepada kita. Jadi memahami bahasa Arab yang menjadi salah satu bahasa yang agak sukar di atas muka bumi ni disebabkan begitu detailnya sistem grammarnya, nahunya tu, dia membuatkan sepatutnya kita rasa lebih bagus dalam kehidupan kita lah. Ilmu-ilmu bahasa lain pun bagus juga, cumanya bahasa Arab ni dia ada kelebihan-kelebihan dia sendirilah. Okey, wa rawaina fi kitabai at-Tirmizi wa Ibn Majah. Kami meriwayatkan di dalam dua kitab Sunan At-Tirmizi dan Sunan Ibn Majah. Daripada siapa? An Abi Sa'idin Al-Khudri. Kalau nak baca dia kena baca An Abi Sa'idin Al-Khudri. Dia dua tanwin itu dia jadi nun kecil. Kalau dalam Quran pun dia jadi nun kecil bila sambung dengan alif lam. An Abi Sa'idin Al-Khudri, daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Dua orang. Hadis ini diriwayatkan daripada dua orang. Diriwayatkan daripada dua orang sahabat. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, dan juga daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhuma, annahuma syahida ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wallahu akbar saddaqahu rabbuhu faqala la ilaha illa ana wa ana akbar wa idza qala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah قال يقول لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي وإذا قال لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال لا إله إلا أنا للملك وللحمد لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار قال الترمذي حديث حسن. Okey, daripada di dalam kitab At-Tirmizi dan Ibn Majah daripada Abi Sa'id Al-Khudri dan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma bahawa mereka berdua ini melihat syahida ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berdua menyaksikan, menjadi saksi, maksudnya melihat dan mendengar, maksudnya berada di dalam situasi itu, berada di dalam situasi itu. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka saksikan? Mereka menyaksikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dan bersabda, siapa yang menyebut la ilaha illallah wallahu akbar, tiada Tuhan yang disembah, yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang maha besar. Jadi part ini hadis Nabi yang sebut, Nabi yang ajarkan siapa yang menyebut la ilaha illallah wallahu akbar. Lepas tu Nabi kita saddaqahu rabbuhu, maka Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhannya membenarkan kata-katanya, recognize, acknowledge kata-katanya. Dan maka Allah Subhanahu wa taala berkata, berfirman, la ilaha illa ana wa ana akbar, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali aku dan aku yang maha besar. Itu kata-kata la ilaha illa ana wa ana akbar. Kalau ada kitab conteng sikit, buat kurungan sikit yang lain daripada kurungan biasa, sebab itu adalah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Itu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursi. Jadi part ini
daripada la ilaha illa ana wa ana akbar, itu hadis qudsi. Sebab apa? Sebab ianya adalah kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala yang dinukilkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini. Jadi hadis ini ada dua, kata-kata Nabi dan kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu Nabi kata wa idza qala, apabila seorang itu berkata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, tiadalah Tuhan yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, senya yang maha tunggal, yang maha esa, tiada sekutu baginya. Kalau dan seseorang itu kalau dia kata doa ini dan zikir ini, Allah kata apa? Allah berfirman, Allah membalas, Allah membenarkan kata-kata itu dengan apa? Dengan firman-Nya, la ilaha illa ana wahdi la syarikali. Tiada Tuhan yang layak disembah kecuali aku. Aku yang maha tunggal, tidak ada sekutu bagiku. Allah balas balik. Allah berfirman balik dan membenarkan apa yang dikatakan oleh hamba-Nya. Dan Nabi kata lagi, sesiapa pula yang kata la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, baginya kerajaan dan kekuasaan dan baginya juga segala kepujian. Segala pujian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata la ilaha illa ana liyal mulku wa liyal hamd. Allah membalas balik, Allah kata tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali aku dan bagiku kerajaan dan kekuasaan, pemerintahan, dan bagiku juga segala puji-pujian. Dan Nabi ajar lagi, Nabi kata siapa yang kata la ilaha illallah wala hawla wala quwwata illa billah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah dan tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah, iaitu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah kata apa? Allah balas balik. Allah kata la ilaha illa ana wala hawla wala quwwata illa bi. Tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali aku dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan keizinanku. Itulah doa zikir dari hamba-Nya yang dibalas terus daripada Allah SWT. Dibalas terus oleh Allah SWT. Wa kana yaqul, dan Nabi pun berkata, man qalaha fi maradihi thumma mata lam tat'amhu an-nar. Dan Nabi kata siapa-siapa yang sebut doa ni, sebut zikir ini, kemudian dia mati, maksudnya kemudian dia meninggal dunia dalam keadaan itu, maksudnya siapa yang sebut zikir ini masa dia sakit, masa dia tak sihat, kemudian dia mati dalam kesakitan itu, ataupun dekat sini kalau kita fahamnya dia mati daripada kesakitan itulah. Tapi ada juga orang, janganlah pula lepas ni tak tahulah aku ni sakit nak mati ke tak, tak payahlah baca lagi, tunggu sakit yang macam nak mati. Kita pun hukum adatnya kita tahu ada nazak dan sebagainya, tapi jangan take for granted sebab orang dalam keadaan sakit ni kadang-kadang nak baca apa pun tak larat. Nak baca pun kadang-kadang terhalang dengan sebab tak larat dan sebagainya. Maka kita doa daripada Allah Ta'ala bagi kita kekuatan untuk kita terus mampu untuk berdoa sehingga kita meninggal dunia. Lepas tu Nabi kata siapa yang sebut dan baca doa ini seketika dia sakit kemudian dia mati, maka api neraka tak akan makan dia. Dia tak akan terkena api, dia tidak akan terkena api neraka. Imam At-Tirmidzi dia kata hadis ini hadis hasan. Okey, tak apa. Kejap, saya ulang balik apa zikirnya. Okey, siapa yang ada kitab boleh catat. Zikirnya ada 4 sebenarnya. Zikirnya ada 4. Okey, tadi kita dah dengar dah zikir yang pertama, apa yang Allah balas. Zikir yang kedua, apa Allah balas. Zikir yang ketiga, apa Allah balas. Zikir yang keempat, apa yang Allah balas. Okey, saya nak minta tanda sekali lagi zikir yang pertama. Zikir yang pertama adalah la ilaha illallah wallahu akbar. Itu zikir yang pertama. Boleh tanda sebab saya itulah tak boleh nak nulis pula kat sini. Kalau mengajar fizikal tu boleh tulis conteng je dekat papan putih dan sebagainya, tapi itulah kalau fizikal tak ramai pula yang boleh datang. Tak apa. La ilaha illallah wallahu akbar. Yang tu yang pertama. Yang tu yang pertama.
Lepas tu zikir yang kedua adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu zikir yang kedua. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu yang kedua. Zikir yang ketiga, maka tanda dekat kitab tu jangan pula nanti panjangnya doa nak baca, dah lah dekat nak mati. Kan? Dah lah sakit nak baca panjang pula ni. Kalau tengok dalam setting dekat dalam kitab hidayah ni lah. Panjang ni sebenarnya dia dah letak dah dalam terjemahan tu, dia dah letak dah 4. Kalau tengok dalam cetakan hidayah, yang ada tulisan Arab di dalam terjemahan dan ertinya tu. Yang tu lah zikirnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu yang nombor 2. Yang nombor 3, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd. Itu zikir yang ketiga. Itu zikir yang ketiga. Zikir yang keempat ini yang ada. Okey, zikir yang keempat adalah boleh tengok dekat skrin saya. Boleh tengok dekat skrin saya. Saya highlight lah, saya highlight sikit. Okey, zikir yang keempat adalah la ilaha illallah wa la ilaha illallah wala haula wala quwwata. Sebenarnya ada silap baris sikit. La haula wala quwwata illa billah, bukan la wala quwwatu. La ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Okay. Itulah 4 zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiapnya sudah dibalas oleh Allah SWT bagi siapa-siapa yang membaca zikir ini ketika dia sakit. Dan kalau baca zikir ni pada ketika dia sakit, api neraka tak akan makan dia, insya-Allah. Maksudnya bila kita ingat, bila jumpa hadis-hadis yang macam ni, kena ingat bahawa ia tidak dimakan oleh api neraka dengan sebab dosa-dosa kecil. Dosa-dosa besar tetap juga dan kekal ada, kecuali dia memohon taubat dan istighfar dan memohon taubat nasuha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ada isu sikit dengan cetakan Al-Hidayah ini, sebab kalau tengok masing-masing, cuba tengok zikir yang keempat. Dia kata la ilaha illa wala haula. Betul tak? Sebenarnya kalau saya dah banding 2 cetakan yang saya guna sekarang ini dan juga satu lagi cetakan lain, la ilaha illallah, dia tertinggal perkataan Allah. Dia tertinggal perkataan Allah. Makna dia baru lengkap satu. Yang keduanya memang saya nampak dah bandingkan dengan 2 cetakan, dia tertinggal lah, cetakan hidayah dia tertinggal. Wallahu alam. Kalau tengok terjemahan pun, tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali dan tidak. Kalau tak ada perkataan Allah tu, dia akan jadi macam tu lah, terjemahan dia jadi macam tak lengkap. Dan setelah saya bandingkan, saya tengok memang rasanya tertinggal perkataan Allah itu. Jadi bacaan dia adalah macam yang saya highlight dekat skrin tu, la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Okey? Boleh ya? Jadi itulah doanya. Ada 4 doa. Ada 4 doa, ada 4 zikir. Ada 4 doa, ada 4 zikir. Okey, dalam kitab intim susunan dia lain sikit. Susunannya macam mana tu? Dia bermula dengan apa? Wallahu alam. Saya tengok kitab yang satu lagi ni pun, kejap, saya tengok kitab yang satu lagi ni pun, la ilaha illallah Allahu akbar, satu. La ilaha illallah wahdahu, dah, satu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, satu. Sama. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Sama. Wala haula. Ada Allah pada yang ketiga, doa ketiga. Yang ketiga tu dia kata apa? Tak ada Allah. Oh, tak ada Allah. Yang ketiga tu maksudnya yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah tu. Ya, Ustaz. Kejap. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah.
Dekat saya, dekat hidayah ni ada, dekat intim tak ada. Jadi kalau kita tengok dekat sini dan saya dah bandingkan dengan satu dua cetakan, makanya dia ada perkataan la ilaha illallah itu. Ada la ilaha illallah. Wallahu alam, itu yang dapat kita detect lah, dapat kita kesan. Terima kasih siapa-siapa yang ada kita intim dan hidayah juga, kita sama-sama belajar. Okey. Insya-Allah. Okey, soalan sahabat yang highlight zikir ya. Okey. Ada 5 zikir. Saya tengok, kalau tengok dekat kitab satu lagi ni pun sebenarnya dia ada macam ada 5 zikir. Cuma perkataan Allah itu tetap ada. So kalau tengok cetakan Al-Hidayah ni, dia ada itulah satu, la ilaha illallah wallahu akbar satu. Lepas tu lepas tu okey. Dia bukan okey. Dia sebenarnya dia bukan ada 5 zikir, dia ada kurungan. Ada kurungan tak dekat dalam cetakan intim? Sebab macam ni, dia ada lafaz yang duduk dalam kurungan ni, biasanya diterjemah juga. Dan kenapa duduk dalam kurungan? Dia duduk dalam kurungan disebabkan ada riwayat lain yang serupa juga dengan dia, tapi ada sedikit perbezaan dan dia letak dalam kurungan, bracket tu. Dia bukan bracket bulat, dia letak dalam bracket. Kalau setting dia biasa, dia akan letak dalam bracket segi tu. Wallahualam, mungkin itu sebab dia jadi macam ada 5 bacaan. Dia sebenarnya bukan 5 bacaan, dia ada 4 saja, tetapi salah satu itu dia duduk dalam bracket, maksudnya dia riwayat lain. Dalam riwayat yang lain dia ada lain sikit lah, itu saja. Bacaannya 4. Setakat yang saya check ni bacaannya 4. Okey, ada yang angkat tangan? Siapa ada soalan ke? Ustaz, yang nombor 3 tu Ustaz. Macam mana? Nombor 3. 1, 2, 3. La ilaha illallah wa la syarika. Okey. Kalau tengok dekat yang saya share ni, zikir yang pertama adalah la ilaha illallah wallahu akbar. Betul? 1. Lepas tu yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. 2. Lepas tu, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. 3. Ada miss ke dekat situ? Tak ada. Hidayah tak ada. Hidayah tak ada. Ya, ngam. Betul. Okey. Saya cuba highlight dekat saya punya teks sekejap. Saya punya teks. Okey. Yang pertama sekali adalah okey. Nak highlight ni bila dah highlight dalam apa? Highlight dalam PDF ni dia jadi ni ya. Okey. Ni dia bermula dari sini. Dia bermula dari atas tu, la ilaha illallah. Kan? Wallahu akbar. Itu yang pertama. Boleh Itu yang pertama. Tanda sikit kalau siapa ada kitab tu. Okey. Itu yang pertama. Lepas tu yang kedua adalah ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Okey, itu yang kedua. Lepas tu yang ketiga adalah yang ni. La ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat adalah yang ni. La ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Itu 4 bacaan. Saya tengok dekat satu lagi cetakan, la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Okey, betul. Lepas tu dalam hidayah tak ada Allah Ustaz. Dah, itu yang saya kata tadi. Yang pertama saya nak check tadi tu, yang pertama sekali saya nak tegur itu, nak minta semua jemaah betulkan adalah tak ada, dia macam tertinggal kalimah Allah itu dalam bacaan yang keempat itu. Yang bacaan yang keempat itu. Yang lain so far sama je macam yang saya share dekat skrin ini. Cuma dekat intim tu saya nak tahu dekat mana yang dia bertambah tu. Yang kata ada 5 tu, ataupun macam mana? La ilaha illallah wahdahu la syarika wahdahu. Sebab dekat sini, dekat satu lagi cetakan yang saya ada ni, dia ada tambahan la ilaha illallah wahdah. Dia ada satu lagi bacaan, la ilaha illallah wahdah. Jadi yang bacaan yang saya baca ni, la ilaha illallah wahdah ni, dia duduk dalam bracket.
Jadi kefahamannya duduk dalam bracket ni dia adalah datang daripada riwayat yang lain sikit. Tapi riwayat itu lebih kurang dengan hadis yang sedang kita baca. Jadi itu cara dia nak himpunkan beberapa riwayat dalam satu riwayat ini untuk cuba untuk tidak meninggalkan satu dua riwayat yang sepatutnya ada lah. Di dalam proses dia nak menghimpunkan riwayat-riwayat yang datang daripada Nabi SAW. Okey. So setakat ni dah okey. Saya harap tak ada masalah. Kalau ada masalah boleh beritahu tentang yang dalam intim tu. Boleh detect tak ayat apa yang lain daripada yang kita baca dalam Hidayah? Ada tak? Okey, Puan Badriah dah SS dah kan yang nombor 4 punya? Ustaz, Okey. dia ada tulis la ilaha illallah wahdahu. Yang tu tambahan dia kan? Ya. Okey. Saya nak share satu lagi skrin kitab lain. Sekejap saya share. Sekejap untuk kita sama-sama bukan nak bagi bukti lah, nak bagi bukti kan. Bukan kata saya tipu tak, tapi kita share. Satu lagi cetakan macam mana keadaan dia. Okey, kejap. Okey. Kejap. Nampak tak? Okey, nampak tak? Nampak kan? Okey. Saya highlight yang ni. Nampak tak? Betul tak ini tambahan dekat intim? Betul Ustaz. Okey. Tak, Jadinya nampak tak ada bracket kiri kanan ni. Wa idza qala, lepas tu ada lepas wahdi tu ada bracket, betul tak? Ni bracket ni. Ini adalah penanda bahawa riwayat ini adalah datang daripada riwayat yang lain. Tapi dia duduk dalam hadis-hadis yang datang tentang doa-doa yang 4 ni, dia ada banyak riwayat. Ada banyak riwayat. Jadi dia ni adalah merefer kepada bacaan yang pertama. Bacaan yang pertama itu la ilaha illallah wallahu akbar. Tapi dalam riwayat yang lain bacaan yang pertama adalah la ilaha illallah wahdah. Faham tak? Macam tu. Jadi boleh pilih, tak ada masalah, insya-Allah. Tapi kalau tengok dekat cetakan yang saya guna, yang ditahqiq dan takhrijkan hadis oleh Muhyiddin Mistu ni, dia guna yang 4 bacaan yang kita tengok tadilah. Jadi itulah kita dah dapatlah punca kenapa intim berbeza sedikit. Intim berbeza sedikit. Kalau ikut ni boleh baca dua-dua, tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi intim dapat lebih sikit dari segi ilmunya, bahawa dia ada riwayat lain yang menyebut la ilaha illallah wahdah. Jadi yang dekat kitab Cetakan Hidayah tu sama macam kitab yang saya sedang gunakan, tak ada masalah juga. Kita boleh baca 4 zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sebenarnya kalau dalam cetakan intim tu sebenarnya saya tak tahu. Dalam cetakan intim ada letak bracket tak? Ada Ustaz, ada bracket. Oh, kalau ada bracket maknanya pilihlah salah satu. Tapi boleh je baca semua pun sebab dia dalam riwayat kan, boleh baca semua ataupun pilih salah satu pun tidak ada masalah juga. InsyaAllah. Jadi kita teruskan dengan hadis yang seterusnya. Ada soalan lain ke yang saya tertinggal? Nampak macam banyak je soalan ni. Bukan banyak soalan, nampak macam kalau tak ikut susunan hilang. Boleh tak ada masalah, tapi hilang mutaba'atus sunnah dia panggil. Maksudnya hilang keberkatan kita mengikut susunan yang Nabi letak dalam hadis. Sebab dia ada banyak benda kita ikut. Kita nak ikut setara mana kita nak ikut. Nabi ajar dia ada susunan, tapi tiba-tiba kita lupa. Kita tersilap susunan. Tak ada masalah. Tapi kalau kita sengaja tukar, kena tengok apa niat kita sengaja tukar. Kalau kita tukar bukan sebab kita nak tukar, kita mungkin macam saya kata tadi tersilap. Bila dah ada 4 kan, kadang-kadang 2 jadi 3, 3 jadi 4, 4 jadi 1. Kadang-kadang mungkin boleh jadi macam tu lah. Tapi
kalau kita niat kita kata tukar yang ni lah, yang ni kita tukar yang nombor 4 jadi nombor 2 lah, nampak lebih cantik sikit. Yang tu yang tak boleh. Yang tu yang tak boleh. Kalau ada niat macam tu, yang tu yang tak boleh. Na'udzubillah. Sebab kita merasakan apa yang kita buat adalah lebih baik daripada susunan yang Nabi ajarkan kepada kita. Tambahan pula, hadis ini mengandungi hadis kursi. Maknanya benda ni datang, memang wahyu. Benda hadis yang berkaitan dengan macam ni adalah wahyu daripada Allah SWT. Cuma menggunakan lidah dan bahasa yang dikemukakan oleh Nabi SAW. Kecuali hadis kursi itu memang kata-kata Allah SWT. Maka kalau tanya, kalau tak ikut susunan, kalau dengan sebab terlupa tidak ada masalah. Tapi kalau dengan sebab kita sengaja tak ikut susunan, itu masalah. Itu tak boleh. Ataupun kita kata, ustaz tak ingat lampat, buat satu je. Saya ingat satu je. Saya ingat dua je. Saya ingat tiga je. Tak apa, buat yang mana ingat. Ulang sekali lagi, hadis Nabi kata apa? Idza amartukum bi syai'in fa'tu mastata'tum minha kama qala sallallahu alaihi wasallam. Mastata'tum minhu atau kama qala sallallahu. Kalau aku menyuruhkan satu perkara, datangkanlah dengan kadar yang kamu paling mampu untuk kamu buat. Okey? Nak jadikan zikir harian. Okey, ini soalan yang biasa sebenarnya. Sebelum ni pun ada juga orang tanya, nak jadikan zikir harian tidak ada masalah. Tapi dia tak kena dengan tempat. Yang pertamanya, boleh je, tak ada masalah sebab konten dia okey, konten dia zikir kan, dan sebahagiannya juga kita dah jumpa dalam zikir-zikir yang lain. Dalam zikir-zikir yang lain. Cuma zikir ini dia ada urutan. Zikir-zikir yang umum yang lain tu kadang-kadang satu daripada ni, daripada 4 zikir ni, ataupun 2 daripada 4 zikir ni. Macam kita dah jumpa sebelum-sebelum ni lah. Tapi kalau kita yang tak bolehnya adalah menceritakan kepada orang untuk orang itu mengkhususkan. Ataupun kita sendiri mengkhususkan. Jadi dengan sebab mengkhususkan itu tidak boleh. Sebab Nabi dah sebut dekat dalam ni, pengkhususannya dekat tempat sakit. Jadi kalau kita baca sebab kita ada masa lapang lain. Tapi kalau kita nak letak dalam setting zikir harian, dia jadi bolehlah, boleh, tidak ada masalah sebenarnya, tapi jangan mengkhususkan. Jangan mengkhususkan. Maksudnya kita baca, hari-hari kita teringat kita baca. Di samping zikir-zikir umum yang lain, sebab kita kan dah belajar zikir-zikir umum yang lain, maka itu lebih baiklah untuk kita buat, insya-Allah. Boleh faham jangan mengkhususkan dan jangan buat poster-poster. Bukan saya kata Puan Masjid tak buat, maksudnya kan kita tengok ada poster-poster yang mengkhususkan zikir hari Isnin, zikir hari Ahad, zikir hari, jadi mengkhususkan benda tu yang kita persoalkan dari mana datang dalilnya. Kecuali zikir-zikir yang memang Nabi dah khususkan, itu tidak ada masalah. Okey, saya harap saya tak ada tertinggal soalan-soalan. Okey, saya tak tinggal soalan, insya-Allah. Okey dah. Okey, jadi habis hadis itu, kita masuk untuk sakit. Ya, untuk sakit. Dia ujung tu, lepas Nabi ajar 4 zikir ni, Nabi kata siapa yang mengatakan 4 ni, siapa yang baca zikir yang 4 ini pada ketika dia sakit, kemudian dia mati, dia tak kena api neraka. Itu bahasa kampung je lah. Bahasa bandarnya, bahasa terjemahnya, barang siapa ataupun sesiapa yang menyebut dan membaca zikir ini ketika dia dalam keadaan sakit, kemudian dia mati, maka dia tidak akan terkena seksaan api neraka. Itu terjemahan dia lah. Tapi macam saya beritahu tadi, kalau kita jumpa hadis-hadis yang sebegini, makna dia adalah dia tidak akan terkena seksaan api neraka dengan sebab dosa-dosa kecil dia. Tapi kalau dia ada dosa besar tanpa belum lagi dia bertaubat, maka dia akan tetap kena api neraka dengan sebab dosa-dosa besar yang dia belum sempat bertaubat. Maka kita doa kepada Allah SWT supaya kita bebas daripada dosa-dosa besar. Kita diberi peluang untuk kita bertaubat dan Allah menerima taubat kita, insya-Allah. Okey. Jadi kita terus kepada, dah tak ada So itu saja soalan yang kita tengok. Okey. Saya silap baca tadi. Mata saya dah macam tak berapa ni. Saya baca untuk ni ustaz. Dia kata ustaz sakit ke? Saya nak jawab tadi saya tak sakit. Minta maaf rupanya untuk sakit ke? Okey, baru nampak. Okey. Okey, terima kasih. Kita terus kepada hadis yang seterusnya. Okey. Hadis ni sahih, hadis ni sahih, tak ada masalah.
Ni saya highlight, boleh tengok hadis ini sahih. Okey. Ibn Hibban pun keluarkan juga. Okey. Imam Tirmizi, Imam Ibn Majah. Okey. Lepas tu kita terus hadis yang seterusnya, wa rawaina fi sahih Muslim wa kutub Tirmizi wan Nasa'i wa Ibn Majah bil asanid as-sahihah an Abi Sa'id al-Khudri anna Jibril radhiyallahu anhu anna Jibril atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ishtakaita qala na'am qala bismillahi arqik min kulli shay'in yu'dhik min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid Allahu yashfik bismillahi arqik. Qala Tirmizi hadithun hasanun sahih. Okey, bila kita baca doa, dia tak perlu hukum tajwid tau. Jangan baca hukum tajwid pula nanti ya Muhammad. Okey, kalau baca hadis lah, baca biasa je. Kalau baca bismillahi arqik min kulli syai'in yu'dhik, tak perlu baca min kulli syai'in yu'dhik, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid. Yang izhar tak apa, yang ada dengung tu. Jadi kalau baca doa tak payah duk dengung apa semualah. Baca biasa je. Okey. Kami meriwayatkan di dalam Sahih Muslim dan kitab-kitab Tirmizi, Sunan At-Tirmizi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibn Majah dengan sanad-sanad yang sahih daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Jibril telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dia kata ya Muhammad, Jibril je boleh panggil ya Muhammad. Kawan-kawan dia panggil ya Muhammad tak? Kawan-kawan dia tak boleh panggil ya Muhammad. Allah kata dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu, Allahu akbar. Apa ayat tu? La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a'i ba'dikum ba'da. Lebih kurang macam tu. Ayat Quran tu, itu dia ayatnya. Dan makna dia lebih kurang, janganlah kamu memanggil ataupun menyebut dengan panggilan kepada Nabi SAW ni seperti mana panggilan kamu kepada kawan-kawan kamu yang lain, orang-orang yang lain. Jadi itu sebab bila para sahabat kita tengok Khadijah sendiri pun ya Rasulullah, ya Habiballah, para sahabat pun ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Muhammad tak boleh. Itu sebab saya pernah cerita, itu ada seorang badui datang ya Muhammad, para sahabat marah sebab para sahabat pun tak pernah panggil ya Muhammad. Okay? Sebab orang badui ni dia tak faham, dia tak tahu, jiwanya kasar lagi, baru keluar dari kampung dan sebagainya, baru nak mengenali bagaimana beradab dengan orang-orang yang berada di Mekah dan sebagainya. Tapi Jibril biasa panggil ya Muhammad, ishtakaita, ya Muhammad, sakit ke? Kan? Nabi pun jawab na'am. Nabi jawab sakit. Nabi jawab ya. Lepas tu Jibril baca doa dekat dia. Jadi hadis ini menceritakan tentang apakah doa Jibril kepada Nabi, dan kita boleh guna doa yang Jibril guna untuk jampi Nabi, untuk kita jampi diri kita, ataupun kita jampi orang lain. Kalau nak jampi orang lain, bismillahi arqika lah. Kalau nak jampi diri sendiri, bismillahi arqi nafsi. Kan? Boleh juga, tak ada masalah. So, bacaan dia adalah Jibril baca dengan nama Allah arqik, bismillahi arqik, dengan nama Allah aku meruqyah kamu, menjampi kamu, min kulli syai'in yu'dhik, daripada setiap perkara yang menyebabkan kamu sakit, yang memberi kamu sakit, yang menyakiti kamu, min syarri kulli nafsin aw 'ainin hasid, daripada kejahatan setiap jiwa, setiap manusia ataupun mata-mata yang dengki, mata-mata, pandangan mata yang dengki, yang jahat. Allahu yashfik, Allah menyembuhkan kamu. Bismillahi arqik, dengan nama Allah aku menjampi kamu. Okey. Qala Tirmizi, Imam Tirmizi kata hadis ini hadis hasan sahih. Hadis hasan sahih. Maka boleh baca doa ini untuk kita jampi orang lain, kita doa kepada orang lain. Imam Muslim keluarkan hadis ini, Imam Tirmizi dan lain-lain. Lepas tu kita pergi kepada hadis yang seterusnya, wa rawaina fi sahihil Bukhari
an Ibn Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam دخل على أعرابي يعوده قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على من يعوده قال لا بأس طهور إن شاء الله. Okay? Kami meriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah datang kepada seorang A'rabi, telah datang kepada seorang Badui. Makna dia telah menziarahi seorang Badui. Yang mana Nabi datang untuk menziarahi, untuk mengubatlah, untuk menziarahi. Dia sebenarnya datang untuk menziarahi, tapi kita juga bila datang menziarahi, kita sebenarnya bantu untuk merawat dia juga. Jadi bila kita dah baca, kita dah belajar ni, lepas ni kalau kita pergi melawat orang sakit, jumpa dengan kawan-kawan yang kurang sihat, kita bukan sekadar ziarah, kita kena ingat kita ada tanggungjawab untuk membantu merawat dia. Oh, tak belajar dekat Darul Syifa, oh tak belajar dekat Darul apa semua, tak belajar dekat dengan rawatan-rawatan alternatif, tak dapat ijazah apa-apa. Wallahu alam, ini pendapat yang ini benda yang secara jelas kita tengok Nabi dah ajar dah. Nabi dah ajar kita. Pergi ziarah orang sakit, dapat pahala ziarah orang sakit. Pergi doakan orang sakit, dapat pahala doa orang sakit. Doakan orang sakit. Maka itu proses yang kita kena buat. Lepas ni jangan rasa kita hanya ziarah saja, tapi kita datang untuk membantu dan merawat dia. Dengan cara apa? Dengan cara rawatan yang Nabi ajarkan kepada kita. Yang Jibril buat kepada Nabi. Jibril ajar orang Islam melalui apa yang dibuat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi masuk dan melawat, menziarahi dan untuk merawat seorang Badui. Dan dia kata Nabi ni bila masuk untuk merawat orang, Nabi ni bila masuk menziarahi orang sakit, dia akan merawat dan dia akan kata la ba'sa tahurun insya-Allah. Tak apa. Kita ini ayat Nabi nak tenangkan orang sebenarnya. Tenangkan orang dan nak dalam satu konteks lain dia adalah doa mengatakan bahawa sakit ini tak ada apa-apa insya-Allah. La ba'sa. La ba's. Tahurun insya-Allah. Tahur ini maknanya suci. Makna dia bersih. Bersih insya-Allah. Tapi apakah makna bersih itu? Tengok dekat sini dia terjemah apa? Tak ada apa-apa, insya-Allah sembuh. Kita terjemah biasa macam tu lah. Biasanya kita terjemah macam tu dah. Insya-Allah tak ada apa, la ba'sa. Tak ada apa, insya-Allah sembuh. Itu terjemahan biasa yang kita biasa jumpa terjemahan. Tapi kalau tengok dekat dalam lughatul hadis ini, kalau tengok dekat di antara tafsiran ataupun syarah para ulama tentang bacaan ataupun frasa ayat tahurun insya-Allah ini, apa yang mereka katakan? Dia berkata ay hadza aw maraduka mutahhirun lidzunub mukaffirun lil'uyub. Dia kata penyakit ini, di samping kita faham bahawa penyakit itu sembuh insya-Allah, penyakit ini juga menjadi penyuci kepada dosa-dosa. Penyuci kepada dosa-dosa. Mukaffir, penghilang kepada perkara-perkara yang aib kepada orang itu. Maka itulah yang kita kena faham bahawa inilah benda yang kita kena faham dari segi konteksnya, bukan isu tak ada apa sembuh. Itu satu betul, tapi dia ada konteks lain lagi yang mana ulama syarahkan hari ini. Tak apa, sembuh insya-Allah, dan penyakit ini membuang dosa-dosa kita, kifarah dosa-dosa kita. Kadang-kadang kita juga kena faham juga bila orang kata macam tu, janganlah kita kata ke orang tu, aku ni banyak sangat ke dosa. Banyak sangat ke dosa. Ada tak kita pernah rasa bila orang kata penyuci dosa-dosa insya-Allah, kafarah dosa tu insya-Allah. Kita ada tak pernah rasa macam aku banyak dosa ke? Kalau kita ada rasa macam tu masalah. Kalau kita ada rasa macam tu masalah. Sebab kita memang hari-hari buat dosa. Kita memang hari-hari ada salah silap. Siapa yang boleh confirm dia betul-betul sembahyang awal waktu? Tak mahu. Siapa yang betul-betul confirm dia tak ada langsung buat orang kecil hati, buat orang terasa macam Pak Abbas cakap ni. Buat
hari-hari kita akan buat benda yang lebih kurang sama. Saya yang mengajar ni pun mungkin saya tersebut benda-benda yang mungkin saya mengguris hati para jemaah, saya minta maaf. Kita tak dapat lari. Saya kadang-kadang kita kena ajar orang, ajar anak-anak orang-orang yang dekat-dekat dengan kita bolehlah guna bahasa yang agak keras. Bukan keras, maksudnya agak memberi tumbukan sikit lah. Tapi nak bagi tahu ni, kalau ada orang kata, banyak sangat ke dosa aku sampai nak kata ini kifarah kepada dosa. Kalau kawan-kawan kita cakap betul, banyak sangat. Bagi tahu macam tu je. Tapi ini untuk kawan-kawan yang kita boleh gurau lah. Kalau kawan-kawan kita tak boleh gurau, sekejap lagi sentapnya 2 tahun, 3 tahun kan. Jadi kita nak bercakap itu, nak menyampaikan perkara dan konteksnya adalah memang kita banyak dosa. Kita banyak dosa. Dosa-dosa yang kecil ni banyak. Na'udzubillah, moga Allah ampunkan dosa-dosa kita dengan zikir-zikir kita, dengan sakit yang Allah bagi kepada kita. Tapi janganlah bila kita kena sakit, tak apalah, biarlah sakit, biarlah dulu. Tak payah minta sembuhkan, biarlah dulu sebab Allah nak sembuh, Allah nak kifarah dosa-dosa aku banyak ni. Tak payah minta doa untuk sembuh. Yang tu salah. Bila sakit, Nabi ajar untuk doa untuk kita sembuh. Penyakit itu sendiri dah bagi kita kifarah kepada dosa. Jadi kefahaman yang holistik kepada hadis-hadis Nabi ini perlu, supaya kita dapat menyampaikan dan menggambarkan Islam itu rahmat, Allah itu maha penyayang dan pengasih, Islam itu mudah, Islam itu sentiasa memberi diskaun dan komisen yang banyak kepada hamba-hamba pengikut-pengikut dia. Maka kita kalau jadi orang Islam tak tahu nak bersyukur, tak tahu nak kejar juga apa-apa yang Allah bagi kepada kita, Allah yang maha penyayang, maha pengasih itu bagi kepada kita, wallahu alam, tak tahulah. Bila kita sakit, kita kena ingat kita kena berdoa supaya kita sembuh. Yang kedua, kita kena tahu bahawa penyakit itu datang untuk kifarah dosa. Okey? Ataupun dia sebagai ujian ataupun teguran kepada kita. Itulah apa yang ulama sebut supaya kita sentiasa untuk kita sentiasa berzikir dan mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Okey, ada soalan tak? Okey. Semoga kita bantu. Okey. Kejap, kalau baca doa pendinding, tak tahulah nak kata pendinding. Dinding ni kalau rumah, dinding tu rumah dah lah. Dinding ni ada doa-doa pendinding dari apa? Pendinding dari syaitan, dah ada doa-doa yang kita dah baca hari tu. Jadi kita nak kategorikan dia sebagai pendinding pertama sekali sebab kita tak tahu kalau kita kata dinding daripada syaitan, kita tak nampak syaitan tu kita nak dinding macam mana, kecuali dengan hadis-hadis yang datang tentang memang contohnya macam hirzum minasyaitan, Nabi kata kan, penghalang daripada syaitan, baca ayat kursi lah, muawwidzat ke, yang tu memang kita boleh claim kata ini pendinding daripada syaitan. Tapi kalau kita nak kata ia pendinding dari sakit, okey, kalau nak kata pendinding dari apa? Dari tu saya tanya, maksud pendinding dari api neraka, kalau macam doa tadi tu Nabi kata lam tat'am hunar, tidak akan dapat makan api neraka. Itu mungkin kita kata pendinding dari api neraka daripada api neraka yang membakar dosa-dosa kecil. Boleh, tak ada masalah sebab ada lafaz yang kita boleh faham sebagai pendinding. Tapi kalau dalam hadis itu tidak ada lafaz-lafaz yang boleh kita faham bahawa ianya pendinding ataupun penghindar, maka kita tak boleh nak letak benda itu sebab benda ini berkaitan dengan perkara gaib. Wallahu a'lam. Okey. Okey, dapat bantu. Okey, sikit-sikit amalan. Kalau ada kawan cerita dia sakit, bolehkah kita ucap ayat dan sebagainya? Boleh, tak ada masalah. Kan sebelum ni kita hadis-hadis yang nak datang selepas ini kita akan tengok. Sebenarnya boleh kita mengadu sakit, boleh, tak ada masalah. Dan kan ada dia memang dalam hadis senario dia mungkin tak betul-betul 100% sama, tapi kalau orang bagi tahu kita dia sakit, dia bukan bagi tahu sakit saja, dia kadang-kadang orang bagi tahu dia sakit, dia excuse tak nak datang, tak boleh nak jumpa ke, ada appointment tak boleh nak datang, tak boleh nak datang kerja, ataupun dia bagi tahu dekat kita nak minta kita doa. Ingatlah, Allah hantarkan orang-orang yang walaupun dia sakit, dia bagi tahu kat kita sebenarnya nak bagi peluang kita buat baik. Nak bagi peluang untuk kita buat baik, nak bagi peluang kita doakan kawan-kawan kita, nak bagi peluang supaya kita sedar bahawa ya Allah, alhamdulillah aku tak sakit, orang lain sakit ni. Jadi tak apa, tak dapat nak melawat, kita baca dari jauh tak ada masalah, boleh juga, tidak ada masalah juga, insya-Allah okey, sebab dia kena dengan konteks insya-Allah. Okey.
Sal baca zikir khusus hari. Dia okey, Puan Asnani, macam saya kembali kepada isu zikir-zikir harian ni, sebenarnya zikir-zikir harian ni dia kalau dikhususkan ada dalam dalil kata itu zikir hari itu tertentu, Nabi sebut, yang tu memang kita boleh khususkan. Tapi kalau kita sendiri mengkhususkan benda yang Nabi tak khusus, itu salah. Tapi kalau kita nak baca, boleh tak? Boleh, tapi tak boleh khususkan. Boleh faham ke keadaan tu? Maksudnya zikir tu kita tak khususkan hari Isnin, tapi kita baca hari Isnin. Lepas tu hari Khamis kita baca juga zikir yang sama. Tapi kalau macam zikir itu kita khususkan disebabkan zikir kan banyak. Okey, yang ni aku nak baca hari Isnin, yang ni aku nak baca hari Selasa, yang ni aku nak baca hari Rabu. Sebabnya apa? Sebab aku tak larat, tak sempat nak baca semua lah. Sibuk dan sebagainya, kita tak sempat nak baca semua. Tidak ada masalah. Tapi kalau kita mengkhususkan zikir tu pada hari tertentu dengan kita tak ada sebab-sebab lain. Kita hanya mengkhususkan saja zikir pada hari-hari tertentu tanpa ada perkhususan dalam hadis Nabi, itu yang tak boleh. Tambahan pula kadang-kadang kita tengok dalam poster-poster kan, khususkan kepada hari-hari tertentu, masa-masa tertentu dengan kelebihan-kelebihan yang tak pernah ada dalam hadis. Yang tu pun salah juga, masalah juga. Kafarah ini macam saya pernah sebut sebelum ni, kifarah itu adalah bahasa Melayu, Arab yang dah dimelayukan. Kafarah bahasa Arab sebenarnya dia bukan kafarah, kafarah. Ada fa, double fa. Double fa pula. Double F. Atas fa ada sabdu. Ada tasydid. Ada tasydid. Okay. Di mana depan kitab ini? Okay. Boleh, admin boleh tolong nak dapat kitab kat mana. Okay. Bagaimana berikan zikir yang disandarkan dengan bilangan tertentu. Okay. Zikir yang disandarkan. Okay. Saya pernah sebut dah sebelum ni. Dengan bilangan-bilangan tertentu juga mesti datang daripada dalil. Mesti datang daripada dalil. Kalau dalam dalil tak ada bilangan, tiba-tiba kita suruh orang baca dengan bilangan-bilangan tertentu, wallahualam saya tidak bersama-sama dengan pendapat itu dan cara itu. Kita orang Islam, jadilah orang yang betul-betul ikut apa yang Nabi buat. Nabi suruh pesan yang tu. Tapi kalau kita nak baca terlebih dengan keadaan kita tak rasa pun kita terlebih itu kita buat lebih bagus daripada Nabi buat, itu tak ada masalah. Tapi kalau kita buat terlebih, kita sengaja buat lebih dengan erti kata kita nak buat lebih baik daripada apa yang Nabi buat, itu tidaklah. Maksudnya boleh faham lebih boleh, tapi jangan ada i'tiqad bahawa aku buat ni mesti power lagi daripada Nabi. Tak boleh. Sebab Nabi paling power. Nabi paling power. Siapa yang claim kata dia lebih power daripada Nabi, itu yang merosakkan dia punya akidah. Wallahualam. Adakah kita memang dituntut untuk melawat orang sakit dan akan ditanya kemudian kita melawat orang sakit di antara ni, saya ada hadis yang cerita tentang haqqul muslim ala akhihil muslim. Hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Jawab salam di antaranya. Yang keduanya menziarah orang sakit. Lepas tu tashmitul atis, maksudnya mentashmitkan yarhamukallah kepada orang yang bersin. Di antaranya, saya sebut di antaranya. Nanti kita akan jumpa insya-Allah. Ada hadis kalau kita jumpalah. Lepas tu mengikut jenazah ke kubur, itu pun di antara hak-hak seorang muslim kepada muslim yang lain. Maka dia ada banyak sebenarnya. Memang hak kita kena ziarah orang sakit. Kalau ada kesempatan dah pencen contohnya kan, tak ada anak-anak dekat rumah, ada dengar orang sakit, kalau ada kesempatan ajak suami pergi. Wife saya sakit baru ni pun, dia punya pensyarah datang dengan suami dia. Pensyarah dia datang dengan suami. Ini kadang-kadang kita kena faham. Kadang-kadang orang yang sakit tu rendah lagi daripada kita. Contohnya pangkat lah, anak saudara contohnya. Orang yang kita jumpa dekat kedai dulu tapi kita keep contact. Kan? Tidak ada mereka yang tidak ada apa-apa itu hanya dari segi penilaian manusia, tetapi penilaian di sisi Allah kita tak pernah tahu. Mungkin pada kita dia bukan siapa-siapa, tapi di sisi Allah dia rapat dengan Allah Ta'ala. Pergilah ziarah mereka kalau ada kesempatan, maksudnya luangkan masa dalam keadaan kita sibuk ni. Itu di antara tuntutan, di antara tuntutan yang disuruh di dalam Islam. Ditanya, okey, kalau kita tak melawat, ialah bila dia jadi hak, mungkin kita akan ditanya, wallahualam lah. Ya, kita akan ditanya lah kenapa tak melawat. Tapi itulah, Allah Maha tahu juga kita tak melawat tu kan. Kadang memang kita ada benda lain yang kita kena buat, urgent dan sebagainya. Jadi bila kita tak dapat melawat orang sakit dalam keadaan kita tahu bahawa itu adalah hak aku untuk pergi melawat dia, kita istighfar lah.
Kita istighfar, ya Allah, Tuhan, minta maaf, minta ampun, aku tak dapat. Jadi ganti apa? Ganti dengan doa. Ganti dengan doa. Okey. Lepas tu, okey, Ruqyah Jibril dalam buku zikir Ruqyah. Okey, tak kira daripada buku yang mana, saya mengajarkan para jemaah sekalian bahawa datang daripada buku mana pun, rujuk balik ada tak dalil dan sumber daripada benda yang sahih. Tak kira buku tu daripada Harundin ke apa ke, jadi tengok rujukannya dari mana. Tengok rujukan daripada mana. Daripada mana, okey. Jadi kalau Baik, rujukannya Ustaz. ada dan status hadisnya sahih, maka kita boleh amalkan. Kalau status hadisnya tidak sahih, tidak boleh diamalkan, insya-Allah. Ya, Puan saya ni saya kena berhenti dulu ya betul Ustaz. InsyaAllah. Jadi kita berhenti dulu. Setakat memang saya pun nak kena berhenti awal juga. Hari ni sebenarnya ada kerja nak kena buat. Jadi terima kasih banyak-banyak. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'ilil muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Puan Dasia, Ustaz, adakah sama adatnya Mizari Hijriah kawan? Boleh, tak ada masalah. Tak ada masalah. Ziarah orang yang belum Islam lagi pun kita boleh doakan kepada dia. Tapi selitkan juga doa, ya Allah bagilah hidayah kepada dia untuk dia menerima Islam. Bagilah hidayah kepada dia. Itu di antara doa jugalah kepada orang yang belum Muslim. Boleh, tak ada masalah untuk kita doakan rakan-rakan kita yang belum Muslim untuk dia sihat. Dan kita minta dia doa, minta dia diberi hidayah. Yang tak bolehnya kepada orang bukan Islam adalah kita tahu dia meninggal dalam keadaan bukan Islam, kita minta ampun untuk dia, tak boleh. Ya. Kalau dia dah mati. Itu tak boleh. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi insyaAllah dalam masa yang diizinkan oleh Allah SWT sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Al-Fadhil Ustaz. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azhar atas pengurusan ilmu yang cukup bermanfaat buat kita semua dan jadikanlah dia sebagai panduan dan beramal juga yang tak beramal pula. Dan insya-Allah Ustaz dan para jemaah sekalian, kita akan berjumpa kembali pada minggu depan dan kuliah duha seterusnya bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hasbi untuk memimpin bacaan surah Al-Kahfi. Terima kasih Ustaz. Jumpa InsyaAllah. lagi. Terima kasih banyak. Sama-sama. Saya tutup dulu majlis insyaAllah. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga kita dapat keberkatan daripada ilmu yang kita. Ya, insyaAllah. InsyaAllah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jumpa lagi insyaAllah.